Jadi kalau Bacok kata itu belum dilaksanakan, itu tidak tepat sebenarnya. Saya merujuk pada laporan akhbar pada Jun 2023 yang mana komitmen kerajaan untuk menghapuskan pengkelasan B40, M40 dan T20 tahun depan, yakni tahun ini, dan disebutkan bahawa akan mula dilaksanakan, bukannya dicadangkan, dilaksanakan peralihan dasar ini bermula Januari 2024. Cuma untuk rekod, Januari tahun ini belum dilaksanakan lagi. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebelum ini kerajaan menentukan had pendapatan berdasarkan kategori kumpulan pendapatan dengan menggunakan cerapan data daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah ataupun HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Survey ini dijalankan setiap 2 kali dalam tempoh 5 tahun dengan menggunakan kaedah persampelan kebarangkalian sejumlah sekitar 89,000 isi rumah yang mewakili 7.9 juta isi rumah warga negara Malaysia. Survey terkini adalah HIES 2022, antaranya merangkumi data pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, kemiskinan bilangan isi rumah dalam setiap kategori kumpulan pendapatan. Secara umum, sekarang dan sebelum ini, kategori pendapatan terbahagi kepada 3 kategori utama, iaitu T20, M40 dan B40. Definisinya adalah seperti berikut. B40 merujuk kepada kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah dari keseluruhan isi rumah, dan berdasarkan HIES 2022, had pendapatan ini di peringkat nasional adalah kurang daripada RM5,250 yang meliputi 3.16 juta isi rumah. M40 adalah kumpulan pertengahan dan berdasarkan HIES 2022, hadnya adalah RM5,250 sebulan kepada RM11,819 sebulan, dan T20 adalah kumpulan isi berpendapatan 20% tertinggi, iaitu pendapatan melebihi RM11,819 sebulan. Dan Seri Yang di-Pertua, kerajaan telah memaklumkan berkenaan cadangan peralihan kaedah pengenal pastian kumpulan sasar daripada pengkelasan kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40 dan T20 kepada pendapatan boleh belanja isi rumah bersih dengan izin Net Household Disposable Income. Kerajaan berpandangan konsep pendapatan boleh guna bersih boleh diperkenalkan sebagai asas untuk pemberian bantuan bagi mengurangkan risiko keciciran dan bersifat lebih adil kepada semua. Perkiraannya seperti begini. Pendapatan boleh guna bersih dikira dengan menolak jumlah pendapat perbelanjaan asas kehidupan wajar yang selepas ini akan dirujuk sebagai PAKW daripada pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Seperti gaji dan pencen, maksudnya pendapatan kasar, gaji dan pencen, kemudian ditolak dengan pindahan semasa dibayar seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja, cukai dan zakat yang telah dibayar, dan ini akan memberi pendapatan boleh guna setiap isi rumah. Daripada itu, kita kemudian akan menolak apa yang dipanggil perbelanjaan asas kehidupan wajar, PAKW, yang merujuk kepada kos keperluan hidup untuk menjalani kehidupan bermakna dengan izin decent living, serta berbeza mengikut lokasi dan jumlah isi rumah yang meliputi kos makanan, pakaian, tempat tinggal, utiliti dan pengangkutan. Definisi dan metodologi PAKW ini adalah menggunakan metodologi daripada International Labour Standard dan mengambil kira kos sara hidup yang diukur berdasarkan gaji wajar. Jadi kita menggarapkan beberapa masalah yang timbul sebelum ini dengan pengkelasan B40, M40 dan T20. Kemudian berdasarkan pula
saranan-saranan termasuklah daripada Bank Negara Malaysia dan amalan lain yang lebih baik di negara lain, bahawa sebarang penentuan pengkelasan itu mestilah mengambil kira kedudukan yang unik, baik dari segi isi rumah, baik dari segi lokasi dan sebagainya. Cadangan peralihan ini adalah untuk memastikan penyampaian dasar sosioekonomi yang lebih cekap dan berkesan. Selain itu, kerajaan juga mempertimbangkan penggunaan pendekatan berasaskan indeks dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial dan kemiskinan. Pendekatan berasaskan indeks akan mengambil kira kelayakan penerima bantuan secara lebih luas, tidak hanya tertumpu kepada pendapatan isi rumah. Contohnya, sekiranya pada satu ketika di masa akan datang, kerajaan akan menambah baik ke arah penggunaan indeks, indeks itu boleh diubah mengikut suasana ekonomi. Jadi kita, kalau ada sekali lagi contohnya, seperti gejala wabak yang berlaku secara meluas yang ada kesan kepada pendapatan dan kedudukan sosioekonomi isi rumah, indeks itu boleh diubah supaya kita dengan segera mengambil kira keadaan ekonomi yang terkini, di samping mengambil kira juga perkara-perkara lain yang melambangkan kehidupan yang wajar tetapi tidak boleh diletakkan asas wang, contohnya akses kepada internet, akses kepada pendidikan dan sebagainya. Transfer yang diputus, saya minta 1 minit lagi. Peralihan kepada dua pendekatan baru ini akan disokong oleh pembangunan pangkalan data utama ataupun PADU. PADU merupakan inisiatif di bawah anjakan besar subsidi bersasar dalam kajian separuh penggal RMK 12 yang dibangunkan sebagai rujukan berpusat bagi menyiasatkan bantuan. PADU berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan pembaskian kemiskinan secara lebih menyeluruh. PADU mengandungi data yang diintegrasikan daripada pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan persekutuan, negeri, badan-badan berkanun yang mengandungi semua profil maklumat individu dan isi rumah yang terdiri daripada maklumat biografi, demografi, pekerjaan, pendapatan, maklumat isi rumah, status OKU, status semua bantuan yang diterima daripada agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri serta maklumat-maklumat yang lain. PADU akan digunakan sebagai rujukan utama untuk bantuan sosioekonomi yang merangkumi antaranya program pembasmian kemiskinan dan juga program subsidi bersasar yang akan dilancarkan. Pelaksanaannya akan dibuat secara berfasa dengan fasa pertama telah bermula pada Januari 2024 yang kini dalam peringkat memberi ruang kepada keluarga dan isi rumah untuk mengemaskini dan mengesahkan data-data pentadbiran yang diintegrasikan daripada semua jabatan kerajaan. Apabila PADU dilancarkan pada 2 Januari 2024, sudah tentu itu bermakna peralihan kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh guna isi rumah bersih itu telah berlaku. Kita boleh mengambil pendekatan bahawa kita menggunakan data pentadbiran semata-mata tanpa kita buka kepada orang ramai. Tapi kalau itu berlaku, ada kemungkinan risiko keciciran itu tetap akan ada. Jadi sebab itu kita buka kepada 31 Mac 2024 supaya orang ramai mengambil peluang ini untuk menyemak data pentadbiran yang ada dan mengemaskini. Jadi kalau Bacok kata itu belum dilaksanakan, itu tidak tepat sebenarnya. Kerana semua yang pernah berada di dalam pentadbiran kerajaan, termasuk yang sebelah sana, termasuk di peringkat kerajaan negeri, tahu bahawa untuk kita betul-betul berkesan dalam menyampaikan bantuan dan merangka bentuk program sosioekonomi, kita perlukan data yang bukan saja tepat tetapi variabelnya lebih banyak dan terperinci daripada yang sedia ada. Jadi penyediaan data itu perlulah dilakukan dengan lebih baik sebelum kita dengan mudah sahaja beritahu kita nak buat begini, kita nak buat begitu dan kita beralih. Jadi sebab itu
tempoh untuk mengemaskini maklumat keluarga dan mengesahkan data-data pentadbiran yang ada di dalam pangkalan data kerajaan ini perlu disambut dan disokong juga oleh semua pihak termasuklah dari rakan-rakan dari sebelah sana supaya seberapa ramai dapat kemaskini. Dan apabila 31 Mac 2024 itu ditutup, maka itu membolehkan maklumat pendapatan boleh guna bersih setiap isi rumah itu telah pun mengambil kira kedua-dua kumpulan data. Selepas itu kerajaan akan melaksanakan daripada satu program ke satu program dan kita tidak mahu tergesa-gesa kerana ini melibatkan 30 juta rakyat Malaysia. Kepada soalan kedua Bacuk tadi, sama ada kumpulan pertengahan boleh jatuh ke kumpulan bawah dan sebagainya, dia berbalik kepada jawapan asal saya bahawa tujuan kerajaan beralih daripada pengkelasan berasaskan pendapatan semata-mata iaitu B40, M40 ke T20 kepada pendapatan boleh guna bersih kerana kita sedia maklum bahawa itu bukanlah gambaran yang sebenar ataupun adil mengenai kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga. Sebab itu ada yang sebelum ini M40 tapi bila dilihat lokasi, tanggungan, jumlah isi rumah dan sebagainya, dia sebenarnya B40. Jadi apabila kita beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna bersih isi rumah, itu secara langsung sebenarnya mengharmonikan kedudukan itu dan dengan pandangan yang lebih adil, yang lebih tepat mengenai kedudukan setiap isi rumah itu. Jadi dia tak timbul yang jatuh atau yang naik. Yang penting ialah setiap bantuan dan juga program itu benar-benar sampai kepada mereka yang layak dan itu akan memastikan kita mengurangkan risiko keciciran apa yang dipanggil inclusion dan exclusion errors dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Kita selalu lihat kepada beberapa perspektif iaitu kita tengok berapa yang telah mengemaskini berbanding dengan jumlah warga negara 30 juta. Kita sebenarnya melihat kepada isi rumah. Isi rumah adalah 7.9 juta dan dengan padu oleh kerana bujang dan juga golongan yang tidak berkeluarga itu juga dikira sebagai satu isi rumah. Jumlah isi rumah dijangka akan naik kepada 9 juta. Jadi apabila kita bandingkan jumlah kemaskini itu, dia tak boleh banding dengan 30 juta. Dia kena banding dengan jumlah isi rumah iaitu sekitar 9 juta. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah data semua ini sudah ada. Yang kita nakkan ialah supaya ia dikemaskini. Apabila ia dilaksanakan, tidak timbul orang kata, kenapa saya tak dapat, kenapa saya begitu dan sebagainya. Jadi, soalan sama ada, adakah dengan pendaftaran atau kemaskini yang dikira masih rendah berbanding dengan jumlah 30 juta, adakah itu mempersoalkan integriti data dalam padu? Itu pun kurang tepat segamat. Kerana kalau data yang ada dalam padu itu dikira tidak tepat, semua data yang dalam sistem kerajaan daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, kepada lembaga zakat dan sebagainya pun tidak tepat. Kerana maklumat itu datang daripada data-data ini. Jadi yang terbaik ialah kita akan pastikan bahawa tempoh berbaki sebulan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seberapa banyak keluarga dengan mengambil kira juga beberapa situasi. Contohnya, ada golongan yang merasakan bahawa mereka memang tidak layak untuk mendapat subsidi bersasar. Jadi dia kata dia tak nak kemaskini lah kerana data itu pun telah ada. Itu pun ada. Ada juga yang mungkin akan menunggu di masa yang lebih dekat dengan 31 Mac. Ada juga yang mungkin akan terkejar-kejar untuk mengemaskini apabila kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk subsidi bersasar. Tapi itu tidak mengganggu perancangan bahawa semua data maklumat isi rumah ini daripada data pentadbiran
mestilah tersedia menjelang 31 Mac 2024 untuk membolehkan program-program sosioekonomi kerajaan yang seterusnya beralih kepada kaedah pendapatan boleh guna isi rumah bersih. Saya rasa ada sedikit kekeliruan bila kita sebut tentang pendapatan boleh guna bersih isi rumah dan kita menentukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, itu tidak bergantung kepada apa yang diisytiharkan oleh isi rumah. Kerana data-data itu telah pun ada di dalam data pentadbiran kerajaan ataupun data-data makroekonomi berdasarkan kepada kajian survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Sebab itu kita tahu contohnya, kalau pendapatan kehidupan wajar di sesuatu kawasan adalah 3,000 contohnya, dan untuk hidup dengan taraf itu sewanya berapa, makanannya mengikut kategori kalori, mengikut umur dan sebagainya. Ini memang data yang telah ada, dan penentuan berapa yang ditolak daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar itu bukanlah daripada yang diisytiharkan di dalam Kemas Kini Padu. Dia berdasarkan data ekonomi yang dikumpul daripada 89,000 isi rumah tadi, yang ini jugalah yang menjadi asas kepada semua data-data yang lain. Kemas Kini itu diperlukan untuk beberapa tujuan khusus. Pertamanya ialah untuk kita memastikan tidak ada keciciran. Jadi kalau ada contohnya kumpulan atau keluarga yang pendapatannya dan pendapatan boleh guna bersih keluarganya itu memang layak untuk dapat pendapatan, tetapi tidak pernah ada dalam senarai baik STR, baik JKM dan sebagainya, inilah yang menjadi tujuan pertama untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini, iaitu untuk kita mengatasi exclusion error. Satu lagi ialah untuk mengatasi inclusion error. Kerana ada juga orang yang sebenarnya dia ada di dalam senarai penerima selama berpuluh tahun, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Sama ada kerana dia tidak isytihar ataupun kerana keadaannya itu telah bertukar. Oleh sebab itu, melalui Kemas Kini ini, setelah ia berlaku, ia membolehkan algoritma di dalam padu itu menentukan kesahihan. Akan ada beberapa kategori-kategori yang khusus. Contohnya, kalau data pentadbiran itu tepat dengan segala yang telah diisytiharkan, yang ini sudah tentu adalah satu kategori kumpulan isi rumah yang kita panggil gold standard. Maksudnya data pentadbiran dengan keadaan yang sebenarnya itu adalah betul-betul tepat. Tapi kalau ada perbezaan ataupun ada perkara yang berlainan, algoritma ini akan mengesahkan dan kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang akan dikaji dan akan disahkan dengan lebih baik. Contohnya, ada keluarga yang selama bertahun-tahun mendapat bantuan kerajaan melalui daripada BRIM sampai STR. Kerana kita tidak semak jumlah kereta yang dia ada. Jadi apabila contohnya satu keluarga itu dia dah masukkan, dia tunjuk pendapatan dia 1,500, belanja dia, jadi dia betul-betul miskin tegar dan dia dapat bantuan. Tetapi dengan data pentadbiran, kita dapat tahu sebenarnya dia ada kereta 5 biji. Kereta dia kereta mewah dan anggaran tengok kepada di mana dia duduk dan sebagainya. Ini mustahil seseorang yang pendapatan yang selama ini dia kata banyak ini boleh ada kehidupan seperti ini, dan ia disahkan oleh data-data pentadbiran. Yang ini masuk satu kategori yang hitam. Yang ini masuk satu kategori. Dan kita akan mula bersihkan satu per satu. Jadi itu sebenarnya tujuan Kemas Kini itu. Sebenarnya untuk membolehkan, kalau sebelum ini setiap kali kerajaan membangunkan satu program sosioekonomi dan bantuan yang besar, memang akan timbul masalah. Ada orang kata saya patut dapat tapi tak dapat, orang itu sepatutnya tak dapat dan sebagainya. Jadi padu ini ialah satu cara yang kita menginstitusikan, termasuklah dengan kemahiran data yang lebih tinggi, supaya itu memudahkan kerajaan
untuk mengenal pasti, membersihkan dan mencapai mereka yang sebelum ini terkeluar daripada bantuan yang sepatutnya.